Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Irfan bin Saiful Azmi bersama ahli kumpulan iaitu Ahmad Hadian bin Anwar, Siti Nur Sakinah binti Jaafar, Siti Soleha binti Ibrahim dan Muhammad Zulhilmi bin Ince Muhammad Zulfikri akan membincangkan tentang amalan perekonomian kos berdasarkan company yang kumpulan kami pilih iaitu MS Gigih Enterprise. Okey, yang pertama sekali kita akan melihat tentang pengenalan. Dalam pengenalan ni kita akan tengok tentang amalan perekonomian kos secara teori. Okey, perekonomian merupakan proses mengenal pasti, merekod dan mengkomunikasi peristiwa ekonomi seperti transaksi dalam perniagaan organisasi. Perekonomian ini bertujuan untuk memberi maklumat tentang kedudukan kewangan dan hasil kendalian entiti kepada pengguna sama ada dalaman ataupun luaran. Perekonomian terbagi kepada dua iaitu perekonomian kewangan dan perekonomian pengurusan. Perekonomian kewangan ini ialah laporan kewangan yang disediakan kepada pihak luaran seperti pelabur, pelanggan, pembekal, institut kewangan dan agensi kerajaan. Manakala perekonomian pengurusan pula merupakan laporan kewangan yang disediakan kepada pihak dalaman seperti pihak pengurusan dan kaki tangan. Perekonomian kos didefinisikan sebagai proses menyediakan kos yang dibelanjawankan dan piawai serta kos sebenar bagi operasi, proses, jabatan atau keluaran serta analisis varian. Dua amalan perekonomian kos yang boleh digunakan oleh sesebuah organisasi iaitu pengekosan tempahan kerja atau pengekosan proses. Okey, latar belakang syarikat. Syarikat MSGG merupakan syarikat yang menawarkan perkhidmatan percetakan T-shirt yang beroperasi yang ditunjukkan di slide. Lokasi ini menerima tempahan percetakan T-shirt dan baju korporat. Syarikat ini telah ditubuhkan pada 11 Januari 2010. Slogan syarikat iaitu Provide Different Service, iaitu bermaksud syarikat menawarkan pelbagai percetakan T-shirt untuk pelajar UKM maupun orang luar. Selain itu, syarikat turut mengamalkan prinsip design on your own yang berdasarkan kepada kemajuan teknologi dan juga kehendak pelanggan. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian produk dan perkhidmatan yang telah ditawarkan oleh syarikat Miss Gigih Enterprise. Antara produk yang telah ditawarkan oleh syarikat ini ialah yang pertama, perkhidmatan percetakan aneka cenderamata seperti percetakan plug, percetakan topi dan percetakan beg. Selain itu, syarikat ini juga telah menawarkan perkhidmatan percetakan baju t-shirt dan baju korporat yang berasaskan kepada citarasa pelanggan ataupun lebih dikenali sebagai custom made. Walaupun syarikat ini menawarkan dua jenis perkhidmatan percetakan, namun perkhidmatan utama mereka adalah dalam percetakan baju t-shirt dan baju korporat. Baiklah, seterusnya adalah struktur organisasi yang sebagaimana yang kita lihat, MS Gigih Enterprise mempunyai dua jabatan iaitu Jabatan Pentadbiran dan Jabatan Perkilangan. Tengok daripada atas iaitu ada pengarah urusan, turun ke bawah iaitu ke Jabatan Pentadbiran dan Jabatan Perkilangan, masing-masing mempunyai seorang pengurus, dan di bawah Jabatan Pentadbiran adanya dua orang kerani dan di bawah Jabatan Perkilangan terdapat 3 orang pekerja bahagian perkilangan. Jabatan pentadbiran berperanan dalam menguruskan hal-hal pentadbiran seperti hal mengurus dokumen sumber, mengurus tempahan pelanggan, mengurus hal-hal pembayaran invoice dan sebagainya. Manakala Jabatan Perkilangan berperanan dalam menyiapkan tempahan pelanggan dalam tempoh yang ditetapkan. MS Gigih Enterprise juga mengupah seorang pereka design dan juga seorang accountant yang berperanan dalam tugas masing-masing. Seorang freelance accountant diupah untuk menguruskan hal-hal perakaunan dan kewangan MS Gigih Enterprise. Manakala pereka design yang diupah juga
berperanan untuk mereka design ataupun mencipta design yang diminta oleh pelanggan. Seterusnya, kita pergi kepada proses pengeluaran atau proses penawaran perkhidmatan. Terdapat 4 proses yang dilakukan oleh syarikat ini, iaitu proses penerimaan tempahan, pemprosesan bahan mentah, proses percetakan dan proses penghantaran. Bagi proses yang pertama, iaitu proses penerimaan tempahan, proses ini dapat dilakukan dengan terus apabila pelanggan menghubungi nombor telefon yang terlibat di bahagian penerimaan tempahan dan ianya dapat diperolehi melalui laman sesawang milik syarikat tersebut dan di laman Facebook mereka. Seterusnya, pemprosesan bahan mentah. Syarikat akan memilih bahan mentah yang berkualiti dan bersesuaian mengikut material yang ingin dicetak. Yang ketiga adalah proses percetakan. Percetakan mula dibuat dengan menghasilkan reka bentuk yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan dengan teliti dan rapi bagi menjamin kualiti percetakan yang tinggi. Akhir sekali adalah proses penghantaran. Syarikat ini akan menghantar barang yang telah siap terus kepada lokasi pelanggan. Antara tujuan perekonan kos ialah sebagai kawalan kos. Kawalan kos ni dia penting kepada pihak pengurusan untuk menentukan operasi jabatan, proses dan kos dalam keadaan terkawal. Dengan adanya kawalan, ia membolehkan setiap bahagian dalam organisasi bekerja dengan cekap untuk mencapai objektif syarikat yang telah ditetapkan. Yang seterusnya iaitu pembuat keputusan. Maklumat kos yang dipersembahkan dengan betul dan tepat amat berguna kepada pihak pengurusan dalam membuat keputusan. Pembuatan keputusan ini boleh mengetahui prestasi dan kedudukan kewangan. Yang ketiga ialah perancangan. Dengan menganalisis maklumat dan aktiviti kos yang lepas serta membandingkan dengan kos yang terkini, ia akan membantu di dalam membuat perancangan yang lebih baik. Perancangan ini dapat mempertingkatkan performan pada masa hadapan. Yang terakhir ialah anggaran harga. Data-data kos dari perekonan kos membolehkan kos sesuatu item dikira untuk tujuan menetapkan harga sebelum item tersebut dijual. Seterusnya adalah kos-kos pengeluaran atau operasi yang dilibatkan. Kos yang terlibat bagi syarikat MSKK Enterprise ini ialah kos bahan langsung, kos buruh langsung dan kos overhead. Bagi kos bahan langsung, syarikat menggunakan kertas tisu dan dakwat yang berkualiti tinggi supaya hasil percetakan yang dibuat lebih tahan lama. Seterusnya, kos buruh langsung seperti upah buruh kilang dan gaji operator kilang. Syarikat juga mempunyai kos overhead kilang seperti kos utility, kos penyelenggaraan mesin dan kos pembaikan mesin. Seterusnya, jenis perakaunan kos. Jenis perakaunan kos yang diamalkan oleh MSKK ialah pengekosan normal. Antara sebab syarikat MSKK memilih pengekosan normal kerana kos overhead sebenar tidak dapat diketahui sehingga akhir tempoh pengekosan. Ini kerana kos overhead sebenar memperlambatkan penetapan harga sesuatu setiap tempahan yang dibuat. Maka syarikat cenderung menggunakan pengekosan normal. Antara selalu diketahui dalam kos overhead setiap penghujung bulan ialah belanja utility seperti bil elektrik. Seterusnya, saya akan membentangkan jenis pengekosan yang telah digunakan oleh syarikat MSKK Enterprise untuk menentukan kos setiap pengeluaran produk mereka. Seperti yang dapat kita lihat di sini, syarikat ini telah menggunakan pengekosan tempahan kerja. Hal ini kerana produk yang ditawarkan oleh mereka adalah berbentuk kepada spesifikasi pelanggan ataupun berbentuk heterogeneous. Produk heterogeneous bermaksud produk yang mempunyai ciri yang berbeza antara satu sama lain dan sukar didapati kerana produk ini adalah berdasarkan kepada tempahan pelanggan. Oleh itu, untuk mengukur kos unit produk adalah berdasarkan kepada formula ini, iaitu jumlah kos pengeluaran tempahan bahagi dengan jumlah unit yang dikeluarkan.
Baiklah, bagi dokumen sumber yang diperlukan dalam pengekosan tampahan kerja, terdapat 4 dokumen sumber yang diperlukan. Yang pertama ialah borang permintaan bahan, iaitu digunakan untuk merekod jenis dan kuantiti dari jabatan stor dan dialokasikan kepada kerja tersebut. Yang kedua ialah tiket masa kerja, iaitu untuk merekod masa bekerja bagi seseorang buruh untuk sesuatu kerja tersebut. Dan yang ketiga ialah lembaran kos overhead yang digunakan untuk mengalokasikan overhead perkilangan kepada setiap jabatan. Dan yang keempat ialah lembaran kos kerja, iaitu satu laporan kos yang meringkaskan kos bahan mentah, kos buruh langsung dan kos overhead perkilangan untuk sesuatu tambahan kerja. Seterusnya, saya akan membentangkan proses aliran kos bagi pengekosan tambahan kerja, iaitu bermula dari inventory, seterusnya ke proses pengeluaran, kemudian ke barang siap dan sehingga produk tersebut dijual. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama, iaitu inventory. Akaun inventory akan dilaporkan dalam penyata kedudukan kewangan sebagai aset. Selepas itu, inventory tersebut akan menjadi inventory kerja dalam proses apabila dipindahkan ke dalam proses pengeluaran. Yang kedua ialah proses pengeluaran. Pada peringkat ini, akaun yang terlibat ialah akaun gaji belum bayar dan akaun kawalan overhead perkilangan. Untuk barang siap pula, akaun yang terlibat ialah akaun inventory barang siap. Dan akhir sekali, untuk peringkat dijual, akaun yang terlibat ialah akaun kos barang dijual di mana ia akan dilaporkan dalam penyata pendapatan. Seterusnya adalah pengumpulan kos. Pengumpulan kos adalah pengiktirafan dan perekodan segala kos yang terlibat dalam penghasilan produk. MSKK Enterprise telah menyenaraikan beberapa jenis kos, iaitu kos bahan langsung, kos buruh langsung, kos overhead serta kos jualan dan kos pentadbiran. MSKK Enterprise menggunakan beberapa dokumen sumber untuk mengumpul tempahan dan antaranya adalah invoice, borang pesanan dan resit. Seterusnya adalah klasifikasian kos. Klasifikasian kos merupakan pengkelasan semua keperluan yang penting supaya syarikat dapat memaksimumkan tahap penggunaan bahan ketika proses pengeluaran produk. Syarikat MSKK Enterprise membahagikan kos kepada dua, iaitu kos tetap dan kos berubah. Kos tetap merupakan kos yang tidak berubah mengikut tingkat perubahan aktiviti pengeluaran, di mana jumlah kos tetap adalah sentiasa sama walaupun tingkat pengeluaran produk boleh berlaku dalam dua keadaan, sama ada keadaan bertambah ataupun berkurang. Contoh kos tetap dalam MSKK Enterprise adalah gaji, pengarah urusan, pengurus jabatan ataupun sewa bangunan dan perkilangan. Seterusnya, kos berubah. Kos berubah merupakan kos yang berubah secara berkadar terus dengan tingkat perubahan aktiviti pengeluaran produk. Dengan kata mudah, semakin tinggi tingkat pengeluaran suatu produk, semakin tinggi kos berubah tersebut. Contoh kos berubah ialah kos utiliti bangunan pejabat dan perkilangan serta kos penghantaran. Seterusnya adalah peruntukan kos. Peruntukan kos merupakan pengagihan kos bagi setiap produk yang dikeluarkan. Ianya bertujuan untuk mengelakkan berlakunya pembaziran bahan mentah ketika penghasilan produk. Jika tak ada peruntukan kos, bermakna tiada pengurusan ataupun pengawalan kos dalam penghasilan produk. Baiklah, seterusnya adalah perbincangan dan cadangan. Perbincangan dan cadangan yang kami buat ini adalah hasil temu bual antara kami dengan pihak MSKK Enterprise. Yang pertama, cadangan kami adalah persaingan, kerana pihak MSKK Enterprise memaklumkan kepada kami bahawa pelajar UKM lebih minat untuk buat tempahan di kedai luar, walaupun barangan yang ingin ditempah tu sebenarnya MSKK Enterprise pun boleh buat juga. Jadi kami mencadangkan pihak MSKK Enterprise untuk membuat persaingan secara sihat lah. Tujuan persaingan secara sihat ni untuk menarik minat pelajar UKM sebagai satu syarikat yang ada di dalam UKM
yang sepatutnya menjadi tumpuan pelajar UKM pun perlu menawarkan benda yang sama dengan kedai di luar, tawarkan tawaran yang menarik kepada pelajar UKM. Yang kedua adalah pengiklanan. Kenapa pengiklanan? Kerana masalah yang diajukan oleh pihak MSKK Enterprise kepada kami adalah mereka telah mengedarkan flyers, telah meletakkan perniagaan di tempat-tempat tumpuan, telah memasang banner di sekitar Bandar Baru Bangi dan Kajang. Ianya bertujuan untuk menarik minat orang awam untuk membuat tempahan di MSKK Enterprise, tapi malangnya sambutan orang awam untuk membuat tempahan amat menghampakan. Hasil pembincangan kami, cara pengiklanan yang MSKK buat itu kaedah yang lama, dan kami mencadangkan MSKK Enterprise untuk melakukan pengiklanan menggunakan platform media sosial yang ada sekarang, kerana media sosial tersebut meliputi seluruh Malaysia. Jadi lebih ramai orang mengenali MSKK Enterprise yang berada di UKM yang akan menerima tempahan daripada pihak luar. Seterusnya, tujuan pengiklanan melalui platform sosial media ini juga sebenarnya adalah untuk menjual nama MSKK Enterprise supaya lebih dikenali di seluruh Malaysia, bukan sahaja dikenali di sekitar pelajar UKM. Dan cadangan ketiga adalah pekerja, kerana MSKK Enterprise memberitahu kami bahawa mereka desain mereka hanya boleh menerima tempahan desain 3 ke 4 tempahan dalam satu masa, iaitu masa yang terhad, dan tempoh penyiapan desain tersebut memakan masa lebih kurang 1 hingga ke 2 minggu bergantung kepada kelancaran desain tersebutlah. Jadi kami mencadangkan pihak MSKK Enterprise untuk mengupah lebih ramai mereka desain, dan kami mencadangkan lebih kurang 2 ke 3 orang lagi lah mengupah mereka desain. Kalau kita ada 3 ke 4 orang mereka desain, secara puratanya kita boleh menyiapkan lebih kurang 12 tempahan desain dalam tempoh 1 minggu. Daripada masalah yang diajukan pihak MSKK Enterprise kepada kami dan melalui hasil perbincangan kami mencadangkan pihak MSKK Enterprise untuk memfokuskan kepada 3 aspek ini, iaitu aspek persaingan, pengiklanan dan pekerja.